kerajaan Arab Saudi pernah upah penyelam profesional menyelam dalam telaga tu, telaga Zam-Zam tu. Tak tengok apa hebat di dalam tu, dia menyelam dalam setengah jam tak keluar-keluar. Keluar tu biru muka. Orang tanya, apa macam? Kalau kita boleh cakap kan, peristiwa Isra' Mi'raj ni soalan bocor. Soalan bocor untuk semua umat Islam agar menjadikan diri kita ni sepatutnya jadi lebih baik. Soalan bocor. Macam budak-budak SPM dapat soalan bocor tapi tak boleh jawab, rugi ke tak rugi? Dia dapat soalan bocor tapi tak boleh jawab, rugi tak? Bapak rugi, bukan sikit-sikit dah. Kalau setakat rugi ni, bapak rugi. Orang ni 9 cakap bapak rugi ni, osah rugi. Kan? Kejap lagi tuan-tuan tengoklah tuan-tuan. Saya habis ceramah ni, orang luar tu ramailah jumpa saya. Saya pun orang Negeri Sembilan ingat, semua mengaku. Marin kau tak mengaku, balik kampung pun tidak. Kan? Ada yang balik-baliklah kan. Tiba-tiba mengaku. Saya ni pun wari ni. Dia katakan, semua wari tuan-tuan. Tiba-tiba wari kesan orang rumah dia yang orang Negeri Sembilan. Dia lah mengaku. Tak malu tu kan. Tapi tak apalah, kita sama je kan. Sama. Tapi betul lah, bila cerita peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, memang saya cakap satu petanda yang Nabi seronok sangat nak kongsi dengan semua. Nabi dapat peristiwa Isra' dan Mi'raj satu benda yang bukan satu benda yang biasa-biasa lah. Nabi tengah sedih, you know. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih, you know, feel sad, you know. Cakap orang putih, maklum lah kan, ampang kan? Walaupun hiliran tapi ampang. KL kan, orang walaupun dia dalam Selangor kan, Sempadan. Tak mengalah mak Sempadan, tembak tak kan, nak tunjuk KL kan. Tapi betul kan, Nabi cukup gembira nak share. Nabi sedih. Tahun tu Nabi mengalami kesedihan yang amat sangat, tak boleh nak cakap. Nabi yatim piatu. Nabi tak ada siapa-siapa dah. Yang ada menyokong dia adalah isteri dia, Siti Khadijah. Dicabut nyawa oleh Allah Ta'ala. Kemudian tinggallah bapa saudara Nabi pun Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Lebih lagi sedih, tak sampai masuk Islam. Sedih betul-betul tuan. Dan dalam keadaan sedih tu, Allah Ta'ala panggil. Ringkas cerita, balik daripada sana. Tengok tarikh balik, mana habis dorang ceramah ini. Balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi balik sampailah ke Masjidil Haram balik semula, sampai ke Makkah. Manusia, ada dua manusia yang paling gembira sekali dengan cerita Nabi yang tak logik tu pada pandangan orang ni. Dua manusia yang paling gembira sekali. Siapa orang tu? Itulah dia yang diberi nama Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini bagus betul, gila Muhammad ni tu. Dia cakap, wahai Muhammad, kau jangan cerita dulu, nanti dulu. Kau tunggu aku kumpulkan orang ramai sikit, kamu sadap cerita tu. Dia pun kumpul. Yang kebanyakannya adalah terdiri pada Bani Ka'ab bin Luwai. Kumpul. Bila dengar cerita, ada yang percaya, ada yang kebanyakan 50-50. Ya ke tidak? Ya ke tidak? Yang seorang tu pula, yang murtad. Kata Sayyidatina Aisyah, ramai betul yang murtad. Kita kena faham, kita hari ni mungkin mudah nak percaya dengan tahap kita dah tengok kapal terbang, kita dah tengok jet yang laju, kita tengok peluru berpandu. Ada benda yang memang laju betul. WhatsApp konyap sampai. Masa Sami Belu makin, hari ni post, semalam sampai. Lagi copek. Gila kan tuan. Hari ini post satu malam sampai. Tak apa ganjat wartawan, gila tu semalam sampai kan. Tapi nak beritahu zaman kita ni mudah percaya sebab dah banyak teknologi keliling kita. Zaman Nabi dulu yang paling laju kuda. Macam mana nak cerita satu malam boleh selesai pada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, naik pula ke langit, turun balik semula ke Masjidil Haram. Bukan senang nak percaya. Kalau kita hari ni pergi ke Sanun,
Belum tentu lagi kita. Kalau kita duduk di tempat di tempat zaman Nabi itu, kita belum tahu lagi. Tuan-tuan tengok hari ni lah, isu kalimah Allah tu relax ya. Berapa ramai orang? Tak apa dah, yang penting kita jaga. Ada je kat tu. Sikit pun tak terdetik hati, tak tersentuh hati itu kalimah Allah dia ambil kat dia. Yang seko tu pun apa? Tak tahu apa hal yang dia nak mana perkataan Allah tu. Kalau kau nak mana, ucap lah. Allah, Kaabah, Baitullah, apa yang kau nak mana? Semenjak pada merdeka sampai sekarang, tak pernah kau pakai pun perkataan tu. Apa masalah yang kau sakit mana perut kau tu kau nak pakai perkataan tu? Masalahnya. Saya takkan nak ajar apa tuan-tuan, tapi nak share. Dalam perlembagaan dah bagi tahu, agama Islam agama rasmi persekutuan, tetapi agama-agama lain bebas diamalkan dengan aman dan harmoni di mana-mana bahagian persekutuan. Maksud aman dan harmoni adalah tidak sekali-kali mendatangkan ganggu gugat kepada agama Islam. Itulah dah. Pening kan, saya malah nak cerita panjang, tapi kita memang kena filekan rayuan lah kan, ke mahkamah rayuan. Dan make sure kalau betul lah pemimpin-pemimpin dengar apa saya cakap malam ni, kan, filekan ke mahkamah rayuan dan pastikan tak berulang lagi tuntutan-tuntutan itu. Sebab memang tu kerja dalam 10-20 tahun ni. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab inilah yang Nabi sebut dulu. Nabi pernah sebut dulu, akan tiba masanya nanti bangsa-bangsa di seluruh dunia akan mengerumuni orang Islam ni macam nak menjamah hidangan. Nabi kata. Kenapa pula sahabat tanya? Orang Islam tak ramai kan masa tu? Bahkan cukup ramai orang Islam masa tu, tapi tak ubah umpama buih di lautan. Tak kuih usik dah pecah. Kadang tak sampai usik dah pecah sendiri. Biarlah, tak apa dah, sikit je seko tu. Tapi tu apa punca Maka Nabi kata, badan Allah Ta'ala tarik rasa takut pada musuh-musuh Islam kepada Islam, kerana pada ketika itu orang Islam dilanda penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Takut dunia, apa? Takut mati dan cinta dunia. Itulah wahan. Kan? Astro full package. Tukar sport rim sebulan sekali. Top up hari-hari. Nak tengok YouTube. Kan? Senakah dengan surah kodakut. Bukan kodakut dah, kodamut. Kodakut campur komut. Bapak kodakut dah. Yang tu lah kawan. Berapa lama dah PPR ni? Berapa? 16 tahun. Tanya balik. Sampai tak sumbangan kita RM1,600 untuk surau ni. Setiap seorang. Tanya balik. Dah menuk. Kabil. Tak rasa mana nak sampai. Manyang lalu tabung kan mempertahankan keseringgitan. RM1. Awal bulan RM1. Tengah bulan RM1. Hujung bulan RM1. Dapat air sina pun RM1. Ada lagu Nur orang tuan-tuan. Saya banyak tanggungan Ustaz. Percaya tuan-tuan. Tuan-tuan keluar lebih sikit tuan-tuan, Allah bagi lebih rezeki ke kita. Tak apa. Itu ulasan sikit lah. Sebab orang heboh cakap, Ustaz ulaslah sikit pasal isu kalimah Allah. Yang penting paling tidak dalam hati kita jangan sekali-kali redha kalimah Allah ni nak digunakan sewenang-wenangnya oleh bangsa lain. Oleh bukan agama kita. Bukan bangsa lah agama. Ya. Baik. Jadi Nabi ni pula dalam peristiwa ni disebut dalam perjalanan Nabi ni, Isra Mi'raj ni disebut dalam surah apa? Surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Semua orang dah hafal dah ayat ni. Tiap-tiap tahun dengar bondo senang benar ayat tu.
Subhanallazi, maha suci Allah yang memperjalankan asra bi 'abdihi, memperjalankan hambanya lailan, pada waktu malam. Minal, daripada mana? Daripada hiliran Ampang sampai ada yang ngangguk tu. Daripada mana? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampailah Masjidil Aqsa di Palestin tu. Allazi barakna haulahu, yang mana kami berkati, linuriyahu min ayatina, dan kami nampakkan, kami serlahkan tanda-tanda kekuasaan kami, min ayatina, innahu huwas samiul basir, sungguhnya kami ni maha mendengar lagi maha melihat. Kita kena yakin, bukan apa yang pernah dikatakan oleh orang dulu-dulu, ada sesetengah tu berhujah, mungkin bukan tubuh badan Nabi, mungkin Nabi mimpi je. Mungkin roh Nabi tu yang laju mana tu. Kata orang Ampang, berdesup. Tak, desup tu tak cukup laju lagi. Kan? Berdesup tak cukup laju lagi. Kan? Dia menculin kena 9 tu. Laju lagi tu daripada tu, tapi tu pun tak cukup laju. Dia lebih laju daripada kelajuan cahaya. Bayang punya laju. Kalau kita ambil celait tu lah, torchlight, kau tak faham celait kan. Kita tekan dia terus menyala kat dinding tu. Belum menyala kat dinding tu nampak kan, macam tu cahaya dah sampai kan, dia lagi laju lagi. Kira baru tarik napis dah jauh lah. Kan. Macam tu lah. Jadi kita kena yakin yang memang tubuh badan Nabi yang diperjalankan. Sebab dalam ayat tu, asra bi abdihi lailan, memperjalankan hambanya. Bukannya asra bi ruhi abdihi, bukannya memperjalankan roh hambanya. Kalau tak mesti sebut dalam tu, memperjalankan tubuh badan Nabi itu sendiri. Dia menaiki burak. Dan perjalanan Nabi tu, sebelum bermula perjalanan Nabi kan, dibedah dulu dada Nabi ini, dibuat satu pembenahan sekali lagi. Setelah masa kecil dulu dah buat sekali lagi. Kali ini dikeluarkan ketulan hitam daripada hati Nabi itu kan, dicuci dengan air kowe. Air apa? Air Zam-Zam, masih baik. Ini kan nganggur kowe. Katakan tak ada air kowe dah kan. Kan, patut tak boleh sebut nama kowe tu, sebab dia tak tajuk ceramah kita malam ni. Dia kalau nak kita sebut nama dia, bayarlah kek surau. Kan, sel banyak-banyak, yang ramai Melayu Islam, sumbanglah sikit. Kan, dia joinlah kami. Kek surau tak nak ke pasang penapi air dia. Bagilah 500 sponsor ceramah sikit kan. Bukan penceramah ni nak warna, tapi yang dah setuju tu jangan dikurangkan pula. Sajuk gurau tuan-tuan. Golina hati bang Tapi ya, cuci hati Nabi dengan air Zam-Zam. Hebat air Zam-Zam ni. Air Zam-Zam sampai sekarang kan orang yang bertanya, mahal air Zam-Zam ni sebab payah nak pergi. Air Zam-Zam ni hebat dia boleh jadi ubat ikut niat kita. Ya Allah, laki dia ni, ya Allah, malas semayang, ya Allah, mudah-mudahan kau bukakan hati biar dia rajin semayang, ya Allah. Doa air Zam-Zam, bagi laki minum, dicampur sikit dengan air kopi. Boleh salah. Ya Allah, bini dia ni melawan dia kerja, ya Allah, melawan dalam dia baca-baca air kopi. Ya Allah, bini aku ni melawan, ya Allah, mudah-mudahan bukalah hati. Pahala tu langsung dia minum. Punya takut dengan bini, ya Allah, parah. Dokek suruh kan main garang ni dah. Dengan bini pun takut dia, parah. Ya, dia bukan takut bini tu, bini menakutkan. Kan, ya. Anak, ya Allah, tak tahulah, ya Allah, kenapa nak ni bangang melantun bangang, ya Allah. Bagi minum, pandai lah. Macam tu, mudah-mudahan. Air Zam-Zam hebat tuan-tuan. Di kerajaan Arab Saudi pernah upah lah. Penyelam profesional menyelam dalam telaga tu. Telaga Air Zam-Zam tu. Tak tengok apa hebat di dalam tu. Dia menyelam dalam setengah jam, tak keluar-keluar.
Keluar tu biru muka. Orang tanya, apa macam? Apa hebat air Zam-Zam? Wallahualam. Tak dapat dia jawab dah. Tapi dia tahu hebat dia. Dalam tu dia tak tahu pun, dia nampak pun tak tahu. Lepas tu, pernah satu ketika, istana dekat Arab Saudi tu, dia buat salur paip tu. Dia tabuk dari Zam-Zam tu, bawa sampai ke istana. Senang, pusing paip tak tanah ya. Tak payah berabut dengan orang. Dah siap buat, berminggu-minggu, berbulan-bulan buat, sekali pusing-pusing tak keluar air. Nak beritahu apa? Air Zam-Zam tu kau tak kau dah. Satu dunia punya. Kan? Tu dia. Benar. Jadi, lepas dah cuci tu, dibuang ketulan hitam yang adanya dekat situ tempat setan bisikkan was-was dan keraguan. Jadi Nabi tak ada was-was dah, tak ada. Tak tahulah, tak ada. Nabi ni tak boleh, tak boleh macam tu je. Nah, kita kan jangan mengaku lah saya pun pernah cuci hati saya tu, jangan mengaku lah ya, tak ada. Kemudian dituangkan dalam tu ilmu, dituangkan hikmah, dituangkan iman, dituangkan amal kepada Nabi. Kan? Ilmu, iman, hikmah semua tuangkan kat dalam, kemudian masuk, kemudian dimaterikan balik semula, dijahit semula, tutup, kemudian dekat belakang Nabi ni diletakkan satu sil tanda. Apakah dia tanda tu? Itulah tanda yang disebut sebagai, yang dibaca sebagai khatimin nubuwah, iaitu sebagai penutup Nabi. Kau ada yang mengaku dia Nabi orang Melayu ke Malaysia ni, sengkelet dan kepala tu. Tahu sengkelet tak? Macam nak susap dan tarik nak macam. Dia perus ni tarik mereka sini. Biar ada sadar diri sikit kan. Ada orang tak sadar diri ni tuan-tuan. Ada ramai. Yang nak kena sengkelet ramai. Yang sekor tu nak kena sengkelet, menyuruk sampai hari ni tak jumpa tuan-tuan. Tak pasal-pasal bayi jais dengan polis haru nak nangkap tuan-tuan. Pandai pula pondan tu nyuruk tuan-tuan. Saya tak cakap nama saya sebut macam tu. Kan? Jadi lepas pada tu barulah didatangkan Burak untuk menjadi tunggangan Nabi, dan perjalanan Nabi itu ditemani oleh malaikat Jibril. Sepanjang perjalanan Nabi itu, Nabi dibawa berhenti kepada beberapa perhentian, berhenti kat situ, dan Nabi disuruh semayang 2 rakaat kat sana. Antaranya sampai di mana? Berhenti. Tu Taifah tu. Taifah tu apa? Itulah dia. Nama dia hari ni Madinah. Kata Jibril, tak lama lagi kau akan berhijrah ke sana. Ada riwayat yang kata dalam 12 bulan ke 18 bulan selepas pada Isra Mi'raj, Nabi pun terlibat dengan hijrah. Cerita hijrah lagi panjang. Nanti mana kau dah panggil lagi. Macam tu kan. Kau ada umur lah kan. Dan kemudian singgah di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Pun semayang kat sana. Itu sebab kalau kita pergi mana-mana, singgah semayang. Kan? Lepas tu singgah pula ke Baitul Laham, kat mana tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Kemudian Nabi dalam perjalanan, Nabi berjumpa dengan pelbagai peristiwa-peristiwa ajaib. Antaranya Nabi dalam perjalanan, memulakan perjalanan, ada pula gangguan jin afrit ni, dan juga api jamur menyalur-nyalur api tu. Nak beritahu apa? Buat baik mesti ada halangan. Ya. Dan macam malam ni kan. Buat baik, halangan lah tu. Penjamah tak sampai, rupa salah surau. Surau sebelah. Confident sangat, apa hal tak ramai ni kan. Baguslah, tak apalah, boleh lah. Tu cakap betul tempat ni, betul saya terdengar. Ya tadi pakai map, tak pakai map, PA saya bagi. Bantai cari sendiri. Kehilir betul tuan-tuan, bukan hiliran lah, kehilir ya. Patutlah imam ni pun panjang mana zikir imam ni, dia tahu tak ada nak ceramah ni kan. Rupa salah surau. Tak apalah tuan-tuan, ujian. Tu pun dah baik, ada ujian. Cuma tak menyalur api lagi kan. Ya tuan-tuan, sah tu. Dan alhamdulillah tak apalah. Saya siap alih tadi, kun tempat parking bercamah tadi. Patutlah orang tengok semacam yang saya ngalihkan tadi.
Apalah tuan. Kau jawab lagi dia orang, tak dia orang pun datang sini tu. Kan? Alhamdulillah. Ya, jadi kita buat baik memang akan ada gangguan. Dua halangan buat baik. Apa dah? Yang pertama halangannya adalah hawa nafsu. Yang kedua halangannya apa? Keraguan. Nak buat baik, hawa nafsu mesti kacau dulu. Nak keluar duit, nak sedekah. Sport rim dan jadi tak beli ni aku itu plan nak beli telefon baru ni, kalau aku bagi ni lambat cukup duit aku beli telefon ni. Hawa nafsu dia nak telefon, hawa nafsu nak sport rim. Hawa nafsu macam pakai baju siap. Pergi mana bang? Pergi surau. Malam ni dia ceramah, abang janjikan kata nak pergi makan dekat kedai Kak Normah tu. Depan surau tu lah kan. Yo, tak buka lah dari malam ni. Tak, kan? Abang kata nak pergi makan luar. Ya tak yo pula lah. Tak jadi dia pergi surau. Yang seorang lah dah siap nak pergi. Nak pergi apa? Tengah nak pergi surau Abang kata nak pergi pasar malam. Anak cakap pasar malam. Tengah tak pergi. Hawa nafsu. Nak lawan hawa nafsu ni kena ada mujahadah dalam diri kita, ada perjuangan yang nak baik-baik. Pakai baju nak pergi mana Abang Haji? Pergi surau. Abang kata nak pergi makan masa sama malam ni. Pergi surau kajap, lepas tengah tu pergilah makan. Kan dah PKPB, lambat tutup pada tu. Baru steady. Kan? Pasal malam. Orang perempuan membantulah ayat Bang, anak-anak semua dah bising. Lama tak pergi solat. Bukan budak tu dah, mak budak tu. Sudah yang pergi, yang berio beli siapa je cakap? Yang beli jagung, yang tofu siapa? Itulah, tak ada lah. Baik-baik, maghrib, Allahu Akbar. Drama aku 7. Rahimah tanpa rahim. Kau apa tajuk sekarang ni? Apa tak tajuk kan? Pujaan hati kanda apa tajuk? Tak tahu lah apa tajuk sekarang. Ni orang perempuan tengok kat ni. Orang perempuan kat mana duduk sebelah. Yo kak. Betul tak tajuk tu? Saya tak tengok, saya tahu tajuk tu lah. Punya tahu rahimah tanpa rahim. Sodak rahimah rahim kan. Tapi itulah dia, halangan. Yang kedua, keraguan. Jadi yang tu kita kena kuat semangat. Yang bab tadi, yang bab hawa nafsu, kena kuat semangat untuk lawan hawa nafsu itu. Bukan senang malam ni Ahad, malam Isnin. Esok kerja, baik tidur malam ni, esok pagi nak bangun awal. Sanggup dia tunggu ceramah malam ni. Itu yang terperanjat pengurusi surau tengok. Muka tak pernah nampak pun tiba-tiba ada. Tak, jangan terasa tuan-tuan. Saya faham tuan-tuan sibuk. Dan pada orang yang nampak orang baru datang, jangan sound dia. Kalau tiba-tiba datang ni pahal. Mantang-mantang lah Samsul Lebat. Jangan cakap macam tu. Walaupun dia macam tu. Sebab ni rumah Allah, bukan rumah kita. Kita nak video, nak sound-sound orang ni kenapa? Hati ni hak orang. Tapi kalau nampak orang tak pernah datang, seronok tengok kau datang. Kau selalu lah datang. Kita seronok tengok geng-geng kita ni ramai-ramai kan surau. InsyaAllah. Dia orang kalau dah lama tak datang, tiba-tiba datang. Maknanya apa tu? Apa tanda tu? Nak kenduri. Kan? Kadang-kadang tu dia imam pun dia tak kenal. Imam mana imam? Yang dia tanya imam tu, tak kebengkak imam tu. Imam saya tanya, selama ni sembahyang mana? Sini. Saya lah imam. Minta maaf lah. Imam tak perasan. Kau selama ni sembahyang mana? Sini. Betul kan kau tak perasan? Dah imam sembahyang Penarapan, dah salah imam pula Penarapan. Gila betul tuan-tuan. Ada jawapan tuan-tuan, parah tuan. Piyolah tuan. Kemudian nampak peristiwa ajaib. Apa peristiwa ajaib? Nampak kaum sedang bercucuk tanam. Dia cucuk tanam, dia tanam itu tumbuh. Tahu keluar hasil.
Dia potik asil itu, keluar lagi. Seolah-olah macam belum potik, keluar lagi, keluar lagi. Inilah orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad fi sabilillah, yang diberikan ganjaran. Yang diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala 700 kali ganda, malahan lebih lagi. Kan? Sedekah fi sabilillah. Buat apa pun di jalan Allah. Tuan-tuan, berjuang ni, berjihad fi sabilillah ni, tak semestinya berperang. Termasuklah kita tulis dalam Facebook, Tolonglah ambil tindakan supaya kalimah Allah itu tidak digunakan sewenang-wenangnya oleh agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Tolonglah. Paling tidak tu usaha kita di jalan Allah. Jangan tak apa dah. Janji dan tak terganggu apa-apa. Jangan. Ya. Fi sabilillah ni termasuk juga kalau kita tengok dalam surah As-Saff. Nanti tuan-tuan dan puan-puan balik tengok surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Dalam tu nanti tuan-tuan baca sendiri. Allah Ta'ala beritahu tentang perjuangan di jalan Allah itu dengan dua perkara, iaitu dengan harta benda dan diri sendiri. Harta benda belanjakan di jalan Allah, sedekah. Ya. Contohnya lah, macam saya sekarang ni, saya, Datuk Kazim, Datuk Badli Shah, Ustaz Ilyas Ismail, Ustaz Jafri Mahmudi dan juga Datuk Nafizah Musa. Kami berenam merupakan duta untuk kembara korban. Ya, kembara korban 1001 asnaf. Sini buat korban tak? Buat. Ada setengah tompek tu dia tak buat SOP. Kan? Tapi kalau apa, kalau anda kata pihak surau ada yang berhajat yang nak join tu, kumpulkan insya-Allah. Satu bahagian lembu RM390. Satu bahagian unta RM580. Satu ekor lembu RM2,730. Satu ekor unta RM4,080. Satu ekor kambing RM580. Kalau anda kata pihak surau boleh kumpul-kumpul siapa yang berhajat yang nak juga sumbang tu. Sebab sebahagian kita akan korban tu di Afrika, untuk orang Islam Afrika, di Rwanda, Chad, Mali, Kongo. Sebab dia orang susah. Dia orang minum air lumpur je. Dia orang makan kotak yang kertas tu, kotak tu cacah air makan. Tak ada makanan. Kita tahu-tahu pun daging sampai rumah. Kan? Ada tu berebut bahagian sampai busuk daging tu tak boleh makan. Ada tak? Ada. Tapi jangan risau, sebab walaupun kita korban di Afrika, sebahagiannya kita akan ambil untuk korban di Malaysia juga. 2 in 1. Yang bagusnya kita bagi insentif pada surau. Kalau anda kata surau dapat kumpulkan ni 5 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian, cukup aja 10 ekor, kita akan bagi RM1,000 pada tabung surau untuk setiap 10 ekor. InsyaAllah. Tuan-tuan ni bukan promote lah, lebih kurang macam tu lah. Ya. Jadi perjuangan tu dengan harta benda, belanja di jalan Allah. Nampak surau nak lancarkan derma, nak ni copek berabut. Tuan-tuan, duit kita yang Aisina atau itu dapat, tariklah sikit, at least 500, hantar ke mana yang wakaf nak buat masjid, nak buat surau, nak buat apa, bagi cepat. Sebab wakaf ni dia tak boleh guna untuk benda lain. Itulah tujuan yang boleh buat. Apa tujuan yang diniatkan tu? Itu saja. Kemudian tempat yang berbau harum. Bau apa? Bau kubur Masyitah. Tukang sisir rambut anak Fir'aun. Dia sisir rambut Fir'aun, sikat rambut anak Fir'aun tu, sikat-sikat, terlepih pula sikat. Allah dia semua. Anak tanya, siapa Allah tu? Allah tu ada Tuhan aku dan Tuhan kita semua. Wah. Selama ni yang dia tahu ayah dia Tuhan, apa cer? Dia pun pergilah tanya ayah. Bah. Si Masitah tu. Mak ajaib macam burak kan. Dia terjemahan tau, tak macam tu burak kan. Dia sebut Allah, dia kata tu Tuhan kita semua. Wah, tak boleh jadi, panggil. Sekarang aku bagi kau peluang. Aku boleh maafkan kau dengan syarat kau mengaku aku Tuhan. Oh, tak dapat dah. Dia kata memang Allah Tuhanku, dia kata. Dia bawa ahli keluarga dia. Sekarang kalau kau tak mengaku, aku tolak seorang-seorang masuk dalam kawah mengelogak. Tak, tolak suami. Tak juga, tolak anak. Sampailah baby tu, yang kocik tu. Tu terrotik sikit hati. Allah, kesian ni pula.
Dah masuk tu. Bolehlah azan. Nak azan dulu. Boleh azan. Okey. Okey, kita sambung kan. Jadi bila dia tanya tu, sampailah kepada anak tu, tak sampai hati yang baby tu kan. Bila tak sampai hati ke baby tu, tiba-tiba baby tu pun bersuara. Bayi tu bercakap, "Wahai ibuku, sahlah di kau gusar dan bimbang. Sesungguhnya syurga Allah sedang menanti kita." Barulah lapang ni. Mati. Datuk kubur bau wangi, ya. Kat Malaysia ni kau bau wangi, tuan-tuan lari lah tuan-tuan. Kan? Kemudian nampak sekumpulan orang yang memecahan kepala. Pecah elok. Siapa ni? Ni orang yang payah nak bersujud, borek nak semayang. Kemudian nampak pula orang yang menutup kemaluan dia depan dan belakang, kubur dan dubur, sambil berlari-lari macam ni halau, ibarat binatang ternakan, sambil dalam mulut yang menelan bara api dan batu daripada api neraka. Siapakah ni? Inilah orang yang paling payah nak keluarkan zakat harta mereka. Zakat harta ni tuan-tuan kena tengok balik. Jangan ingat zakat petarah ya. Zakat fitrah dah bayar dah. Alhamdulillah, zakat tak pernah lupa. Zakat fitrah yang RM7 tu cerita. Kan? Tapi cek balik, kadang orang bayar RM7 dia terlupa kat rumah pakai barang mahal. Kena kira lain. Lepas itu belum cerita lagi zakat omeh yang kita pakai ada kiraannya. Kalau lebih pada berapa gram, tengok selangor macam mana, gelumpur macam mana. Lebih berapa gram dia kena zakat. Kalau yang simpan tak pakai pun ada kiraannya, timbang berapa, kena zakat. Omeh yang kita macam ada jam dia pun daripada omeh contoh jadi hiasan. Hiasan tu pun ada kira-kira dia.
Duit simpanan kita cukup haul dengan nisab dia tu, maknanya dalam setahun tu tengok berapa, minimum berapa. Kemudian kali kira dua oleh. Kalau dia melebihi daripada nilai yang dia dah tetapkan tu, kena zakat. Zakat simpanan termasuklah tabung angkatan tentera LTAT kalau dia ada. Cek balik. Duit tabung haji. Kan? Duit tabung haji dah zakat, tapi dia masuk dalam kategori simpanan. Maka zakat simpanan yang kita ada dalam tabung haji kena campur apa simpanan yang kita ada. Kalau lebih daripada jumlah tu kena bayar zakat. Kecuali yang tabung haji biasa dah disiap dizakatkan. Kena kira. Kemudian nampak pula siapa? Nampak pula kaum lelaki dan perempuan masing-masing menelan makan daging yang busuk. Daging yang tak masak, mentah dan busuk. Sedangkan daging yang elok kat tepi mereka, di sisi mereka tak makan. Itulah orang yang berzina dengan tahap mereka masing-masing ada suami, ada isteri. Ya. Kemudian nampak pula orang yang menghimpun. Nampak seorang yang berenang di dalam laut, dalam sungai darah, sambil dilontarkan batu. Siapa ni? Inilah orang yang makan interest. Orang yang makan riba. Cek balik akaun bank itu. Sekarang boleh kata bank-bank utama dalam Malaysia kita masuk, semua ada produk perbankan Islam. Kalau masih lagi pakai produk konvensional, suruh tukar. Tolong tukar, saya tak nak. Tolong tukar, ni konvensional. Interest ni tolak, saya siap. Dia pun cakap, okey lah, habis cik nak macam mana? Nak, entah saya tak nak duit interest tu, saya tak nak. Tapi dalam 20,000 tu ni, datang angkir lah koning. Payah tuan-tuan kan? Ambil duit 20,000 tu bagi kat surau. Betul? Bagi kat surau, tapi surau jangan ambil tu gunakan untuk buat tempat semayang pula. Gunakan untuk repair toilet, speaker, ataupun guna untuk tempat parking kan? Contoh lah. Untuk tujuan lain tak apa. Kemudian nampak pula orang lelaki tu menghimpun seberkas kayu, tak terbawa. Seberkas kayu tak terbawa, minta lagi tu. Tak terbawa, minta lagi. Itulah ada orang banyak benar jawatan orang. Banyak nak amanah yang dia nak. Tak terbawa yang ada tu. Nak lagi tu. Berobot lagi orang tu. Dia lah pengurusi satuan penduduk, dia pengurusi KRT. Ni contoh tau, berkawan sini, tempat lain. Sini okey. Sini boleh bawa lagi tak mau. Sebab orang lain tak nak. Orang flat ni, saya tahu orang PPA ni memakak marah orang. Ni tak betul, tu tak betul. Ini tak betul, tu tak betul. Bagi dia tak nak. Memakak. Bukan orang sini, orang tempat lain. Dia tuan-tuan, dia. Duit surau tu tak berbono, duit banyak, program tak ada. Jawab balik, program banyak, kau yang tak ada. Ya, situ kan. Macam tu tuan-tuan. Saya ni cakap straight tuan-tuan. Nasib lah kan. Kemudian, jadi mana kata jangan minta-minta jadi pemimpin. Susah kan. Tapi kalau ada dipilih, kena terima sebagai satu amanah. Dia nampak satu kaum gunting lidah, gunting bibir, gunting lidah, gunting bibir, merau-raung sakit. Kemudian apa dia ni? Inilah dia orang yang goma memfitnah orang dan bercakap satu benda yang dia sendiri tak buat. Macam dituduh AJK surau tu mengojorkan duit. Memanglah. Duit dah ada, kojorkanlah. Tapi kojorkan mana? Bayar penceramah, bayar makan minum. Walaupun tak boleh makan minum sebab SOP, bungkuslah. Ada tak? Ada tak? Ada. Sebaik ada. Kalau makanan dah ada, maka makruh camah lelama. Macam tu. Lama nunggu ustaz lagi. Lepas tu, begitu juga kaum yang mencakar muka dan dada mereka. Cakar muka dengan dada. Tadi itu fitnah. Ini pun lebih kurang. Tadi itu fitnah, cakap benda yang orang tak buat. Kan? Saya ramai orang cakap cacam, tapi saya syukurlah, alhamdulillah. Si baik ada jebat dah kahwin. Kau tidak, Allah. Samsul debat tak ada kaitan dengan ada jebat. Dia cakap pun tuan saja je. Kan? Mencakar kuku dengan kuku ni, cakar muka dengan dada mereka dengan kuku tembaga. Orang ni apa? Orang ni yang mengumpet makan daging saudara ni, mengata orang. Fitnah tadi cakap benda yang tak betul. Yang ni cakap benda yang mungkin betul, tapi kalau orang tu dengar tentu-tentu kecil hati. Contoh,
Alah kapam kopiah contoh. Ya Allah, motor buruk tu lagi dia pakai. Nampak? Nampak? Bukan baju ni daripada minggu lepas kau dia pakai, nampak? Jadi belajar-belajarlah, jangan bercakap pasal orang, tuan-tuan. Nak cakap pun cakap yang baik-baik. Kemudian nampak pula seekor lembu jantan yang besar keluar daripada satu lubang yang sempit, tapi nak masuk balik tak boleh. Dia dah keluar, nak masuk balik tak boleh. Orang yang gamal cakap besar akhirnya menyesal, dah terlambat. Berapa ramai orang cakap, aku rasa aku paling power sekali kat sini. Tak payahlah. Aku dah check dah, paling beriman dekat flat ni aku rasa aku dah. Oh jangan. Jangan buat-buat, tuan-tuan. Anda betul mengaku kan. Kemudian nampak pula seorang perempuan dengan dulang yang penuh dengan perhiasan. Dia cuba nak tunjukkan Nabi tak tahu ya. Nabi tidak mempedulikannya. Kata Jibril, kalaulah Nabi melayan nescaya nanti akan umat Islam akan jadi mengutamakan dunia daripada akhirat. Kemudian nampak seorang perempuan tua pula. Dia menahan-nahan Nabi ni. Nabi berhati ya. Kata Jibril, itulah orang yang mensia-siakan umurnya sampai ke tua. Kemudian nampak pula seorang perempuan tua bongkok 3. Kata Jibril, wahai Muhammad, itulah dia dunia, dah tua sangat lah, tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi, dunia dah tua sangat, tunggu masa nak kiamat. Ini kan pula kita ni. Tuan dan perempuan mata Allah sekalian. Kemudian Nabi sampailah ke Masjidil Aqsa. Cerita Nabi sampai ke Masjidil Aqsa ni, waktu Abu Jahal, Abu Lahab tadi mengutuk-ngutuk dia tadi. Tanya dengan Sayyidina Abu Bakar, kau percaya ke wahai Abu Bakar? Abu Bakar kata apa? Lebih pada tu pun aku percaya. Kau cakap lah apa pun. Tu sebab Sayyidina Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq, yang membenarkan, yang benar. Kemudian Allah Ta'ala datangkan seorang lelaki yang berkebetulan pernah duduk dekat sana, dekat dengan Masjidil Aqsa. Namanya Uqail. Kau ceritakan sikit Muhammad macam mana keadaan dalam Masjidil Aqsa tu. Dia pun ceritalah bumbung macam ni, dinding macam ni, pintu pagar macam ni, keadaan dalam tu macam ni. Betul lah, tepat. Sebijon. Sama cerita. Dah lama tak sebut sebijon kan. Dulu sebut tu. Sejibi kita kan, orang KL katakan. Sama. Nak kata apa? Jadi bila Nabi dah masuk sampai Masjidil Aqsa, Nabi masuk, Nabi semayang, Nabi jadi imam. Nabi mengimamkan yang mana makmum-makmumnya semua para Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, para Anbiya dan Mursalin. Hebat Nabi kita. Habis semayang, Nabi haus, dahaga. Ataupun orang hiliran Ampang sebut thirsty. Kemudian dibawalah air, 2 butir air. Mana satu yang kau nak wahai Muhammad? Satu arak, satu susu. Nabi pilih susu. Kalau Nabi, dia kata, kau mau membuat pilihan yang tepat. Kalau Muhammad memilih arak, nasib ramai umat dia akan sesat. Masa itulah Nabi naik satu tangga. Kan naik ke tangga yang pertama. Kan naik tangga pertama berjumpa dengan Nabi Adam AS. Satu langit pertama. Kemudian jumpa pula dengan Nabi Yusuf AS. Dia jumpa Nabi Isa, Nabi Yahya. Kemudian jumpa dengan Nabi Yusuf. Di tangga keempat bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian naik pula tangga kelima tu, jumpa pula Nabi Musa AS. Bila jumpa dengan Nabi Musa AS, Rasulullah dia suruh angkat kepala. Dia angkat kepala, dia ternampaklah 70,000 umat dia yang akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan itu. Amin. Naik pula tangga 7, bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah sambil dikelilingi oleh umat dia. Dan dia bersandar di Baitul Ma'mur. Pada ketika itulah Nabi Ibrahim cakap, wahai Muhammad, tak pernah aku tengok umat yang paling mesakin sekali umat kau lah. Kurus koring, miskin. Nampak pula. Apa sebab? Umur dah lah tak panjang, pemalih beribadah. Mengaku tak mengaku? Mengaku. Kan? Ya. Cuba kalau tadi imam zikir sikit, Astagfirullah. Panjang sikit. Lama pula. Bila lah nak tukar imam ni? Nak tukar imam dah. Nampak tak? Kan? Biarlah zikir berpanjang sikit, dia pula salah kan? Kemudian Nabi Ibrahim banyak suruhlah umat kau tu tanam tanaman syurga. Tanam tanaman syurga. Apakah dia? Dengan membaca
La haula wala quwata illa billahil azim. Dan satu riwayat menyatakan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Setiap kali kita baca tu, tumbuh satu pohon syurga. Tumbuh satu pohon syurga untuk kita. Ya, amalkan tu. Itu sebab kita sebelum kita doa kan, hujung tu kan la ilaha illallah wa la syarika lahu alhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil azim. Al-Fatihah. Hujung sekali kan kita baca tu. Ya. Kemudian naik satu tangga, ringkas cerita, naik tangga-tangga, last kali jumpa dengan siapa? Jumpa dengan Allah. Jumpa dengan Allah. Yang ni kita macam kebetulan kaji balik, kita dah dengar kan. Bila jumpa dengan Allah Ta'ala, menghadap Allah Ta'ala, adalah tangga-tangga lain ni, tingkat-tingkat lain, jumpa dan nampak orang lelaki yang berzikir, dia lidah dia setiap nampak orang tu hilang dalam arasy Allah tu. Kan, sebab orang ni adalah orang yang rajin berzikir dan tak pernah meninggikan suara pada mak ayah dia. Pun ada tampek dia. Nabi nampak. Dan Nabi naik ke atas, Nabi bertemu dengan Allah. Bila berjumpa dengan Allah, Nabi tahu sujud. Apa Allah Ta'ala beritahu? Ya Muhammad labbaika. Wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Pak. So Nabi, bangun, pandang aku ni ha. Kau cakap apa kau nak? Nabi sebut tak apa Nabi nak? Nabi sebut macam mana? Nabi cakap, kau dah bagi kelebihan pada orang lain. Kau bagi kelebihan kepada Nabi Sulaiman. Kau bagi kelebihan kepada Nabi Ibrahim. Kau berikan dia satu kerajaan yang besar, tak kau berikan kepada orang lain. Kemudian kau bagi pula kepada, kau dapat bercakap-cakap, dapat berkata-kata dengan Musa. Kemudian kau berikan pula kepada Daud, dapat melembutkan besi. Kau bagi kelebihan kepada Sulaiman kerajaan yang tak kau berikan kepada Nabi-Nabi dan Rasul yang lain, yang mana supaya itu dia dapat menguasai jin, manusia, angin. Kemudian kau jadikan pula Nabi Isa kelebihannya. Kau berikan kitab, kau berikan Isa Taurat dan Injil. Kemudian kau berikan Isa itu kelebihan boleh menghapuskan penyakit sopak dan dapat menyembuhkan orang yang buta dan dapat menghidupkan yang mati. Kau pelihara dirinya dan ibunya. Jadi bila sebut macam tu, sudahnya tak ada minta lah. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi kita ni berhikmah. Nabi ni di segi adab, dia kata kau dah bagi yang hebat-hebat dah untuk Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Untuk aku ni terserah lah, ya Allah, kau nak bagi apa? Lebih kurang macam tu lah secara psikologinya kan. Tapi Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Declare. Aku jadikan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Tanya oleh, iya ke tidak? Kita ni sebaik-baik umat. Dan aku berikan keutamaan kepada umatmu ketika akhirat kelak. Pada mahsyar so dapat keutamaan pula. Privilege. Aku kurniakan 7 ayat daripada Al-Quran tu. Dia apa 7 ayat tu? Al-Fatihah. Aku berikan pembendaraan syurga. Pembendaraan arasy, di bawah arasy. Apakah dia ayat apa? Tu dekat dalam surah Al-Baqarah dia apa benda tu? Itulah dia ayat kursi. Kemudian aku kurniakan panji liwaul hamd kepada engkau, yang mana para anbiya dan mursalin juga akan bernaung di bawahnya. Hebat tuan-tuan. Bagi panji liwaul hamd. Nak beritahu tuan-tuan muslimin tu sebab para nabi dan rasul-rasul lain semua merayu ke Allah Ta'ala. Ya Allah, bagilah kami jadi umat Muhammad. Ya Allah, bagilah kami jadi umat Muhammad. Tak dapat tuan. Kita dah dapat jadi umat Muhammad ni relax macam tak ada apa-apa. Tadi lepas maghrib tadi, berapa ramai tak sembahyang sunat? Relax kata, kau sembahyang lah, aku dah banyak. Macam tu lah lebih kurang. Lebih kurang macam tu lah. Bukan cakap orang sini dah, tempat lain. Dan aku fardukan kepadamu dan umatmu solat 50 waktu. Nabi pun turun. Dah selesai, Nabi turun satu tangga. Jumpa balik dengan semua yang dijumpa tadi, ikut tangga tu tadi, tersompak balik semula dengan Nabi Musa. Berapa kau punya waktu sembahyang? 50. Hui, banyak tu, tak terbuat umat kau. Baik kau naik balik, minta Allah Ta'ala kurang. Tak diskaun. Dia tak yo sayang ke umat. Naik. Jumpa Allah. Turun ni. Macam mana? Dapat kurang tak? Dapat 45. Hui, banyak gitu.
Setiap kali naik turun tu kurang 5, turun kurang 5. Nak bagi tahu tuan-tuan, nak benda baik ni jangan putus asa, kena banyak kali minta dengan Allah Taala. Naik turun 9 kali turun naik, akhirnya berapa? 5 kau naik 5 ni pun tak terbuat. Nabi pun jawab, dah lah tu, dah tak ada muka dah aku nak naik menghadap Allah Ta'ala ni. 5 pun 5 lah. Tu pun ada yang cakap tu, Nabi patut naik selagi tu. Tu akal kau tak nak semayang tu. Dan Nabi masa tu, sebenarnya Nabi Musa AS ramai yang tak tahu. Salah satunya sebab yang ramai orang mungkin terlepas. Sebenarnya ada sebab Nabi ada satu sebab lain Nabi Musa suruh Nabi kita naik banyak kali itu. Kau naiklah kau naik. Sebab Nabi Musa ada kelebihan dapat berkata-kata dengan Allah, tetapi tak pernah berjumpa dengan Allah. Tapi Nabi setiap kali naik turun tu bercahaya muka Nabi tu, ternampak nur Allah tu kat wajah Nabi gitu. Tu Nabi Musa semua, kau naik lagi gitu. Tu sebab hebat tuan-tuan. Lepas tu turun sampailah ke bawah, kan? Naiklah Burak balik semula ke Masjidil Haram. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah pengajaran yang boleh kita ambil? Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini? Pertama, Isra' dan Mi'raj adalah merupakan satu perjalanan yang nyata. Bukan satu dongengan, mitos, bukan. Perjalanan yang nyata yang disahkan. Disahkan. Jadi makna kata kita sebagai orang Islam, kita kena yakin memang tubuh badan Nabi itu diperjalankan. Kedua, ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Kalau Allah nak bagi jadi, jadilah. Kan? Nak tunjukkan kepada kita. Kemudian ingat tak, Nabi dilantik, Allah Ta'ala beritahu, aku jadikan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Sebab Nabi dah tengok dalam syurga macam mana, dah tengok dalam neraka macam mana, dah tengok orang mengumpet macam mana, dah tengok orang tak keluar zakat macam mana, dah tengok orang yang makan riba macam mana, orang berzina macam mana, semua dah tengok. Itu sebab Nabi kongsi dengan kita. Dapat peluang tu. Tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ketiga, satu bentuk kemuliaan Allah Ta'ala kepada Rasulullah, sebab dihantar kenderaan istimewa untuk datang jemput. Saya mana ada kenderaan istimewa? Tadi ada istimewa sebab tersalah tompek. Datang nak jemput saya, escort bosnya, takut salah lagi. Kan? Contohlah kan. Tapi tak. Istimewa Allah Ta'ala hantar kenderaan. Pernah tuan-tuan, saya dulu nak ceramah kat Terengganu. Malam tu saya ceramah dekat Dungun. Malam tu juga kena pergi Kuala Berang, forum perdana. Malam tu Dr. Izham punya kerja. Dia paksa saya, tak ada, kau kena datang juga. Pada Dungun pesan, hantar kereta Alphard ni, nak pocut bawa saya pergi sana. Dahsyat. Saya naiklah tuan-tuan. Sampai sana habis forum, dia suruh aku balik sendiri. Kau ngajar betul. Macam tu lah tuan-tuan. Tapi tak ada dia beli sakit-sakit badan dan belakang naik kereta biasa balik kan. Tapi tak apalah kan. Gio tuan-tuan. Tapi okey je. Tapi istimewa Nabi. Kan, datang kenderaan istimewa. Seronoklah. Bentuk kemuliaan diberi pada Nabi kita. Kemudian bukti kerasulan Nabi tu sebelah kat belakang siap ada seal khatimin nubuwah, confirm tu Nabi takhir. Kau ada yang ngaku tu macam saya cakap tadi, sekelet dan bala kan. Kemudian bukti ajaran Nabi bersifat menyeluruh, sebab Nabi beritahu semua orang, tak kira siapa. Rahmatan lil alamin, yang Nabi kita ni membawa rahmat pada seluruh alam. Begitu juga perintah mendirikan solat 5 waktu. Talian hayat kita nak berhubung dengan Allah 2-4-4-3-4. Yang paling susah, yang paling sikit rakaat subuh. Tapi kat sini tak apa, sebab saya dipahamkan memang macam ni ramai subuh. Borak tu panjang tak tu. Tu sebab subuh dia lain. Dia kalau maghrib lain azan. Maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maghrib. Subuh Allahu Akbar. Macam tu ya. Kalau maghrib hayya 'alas salat.
Subuh jangan macam tu. Subuh hayya 'alas salah. Macam tu. Sembahyang macam tu. Jangan sambung lah ujung tu sembahyang. Itu Ini subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang bangun? Yang azan lah lap yang tu. Bukan orang sini dah, orang lain. Halah, sedih mana orang tak ada. As-salatu khairum minan naum. Memang tidur lah tuan-tuan. Bagi adik-adik ni, ramai ni adik-adik ni. Dia tengah fresh ni, bagi dia azan subuh, berlari dia datang, tak tidur ni malam tu, besok dia nak azan, bagi dah ni. As-salatu khairum minan naum. Bangun. Betul, marah betul Bilal malam pagi ni. Kemudian begitu juga pembersihan hati untuk menghadap Allah. Kan cuci hati Nabi, macam tu juga kita. Sebelum mati, bersihkan hati kita untuk menghadap Allah. Jangan kita abaikan. Pagi tadi saya kongsi dalam kuliah subuh dengan tajuk Taubat Nasuha. Kita masih ada ruang dan peluang. Memang kita semua ada buat perangai masing-masing. Masa muda lagi, apa bodoh kita tak buat. Curi buah kat dusun orang, pergi fun fair diam-diam, curi duit orang. Mungkin, mana kita tahu. Barang kawan kita ambil macam barang kita. Mungkin ada dulu. Tapi minta ampun dengan Allah. Dan saya share lah pagi tadi macam mana cara. Dan dosa kita yang dulu-dulu bukan untuk kita bangga-bangga dengan orang. Allah dah elok tutup aib kita, jangan kita buka. Abah kau ni marin, mana perempuan abah kau tak bawa? Mak cerita dengan anak. Kat flat ni semua orang masuk tu. La ilaha illallah ya Rabbah. Jangan ya, jangan. Ya Allah Taala dah suruh tutup tu tutup. Allah Taala dah tutup, jangan kita buka pula. Ya. Jadi insya-Allah dalam peristiwa ni dan peristiwa Isra' ni sepatutnya kita beroleh pengajaran dan mudah-mudahan dapat mengubah kita menjadi lebih baik lagi. Tuan dan puan mata Allah sekalian, apa yang berlaku sebenarnya yang ditunjukkan dalam Isra' dan Mi'raj ni, kalau tengok peristiwa-peristiwa pelik tu banyak dah berlaku dah pun hari ni. Dan kita tengok kan, semua ada keliling kita ya, tak semayang dapat-dapat. Kita nak turun pergi semayang daripada rumah kita turun. Bukannya orang yang tak pergi semayang tu sokan, kita lah sokan dengan orang yang tak semayang. Kita lalu ke tangga dia relax ke depan pintu sokok je ni. Maghrib ni. Surau. Pergilah kau. Pergi. Jadi kita macam nak ikut jalan lain dengan saudara. Kan? Tu tanda-tanda akhir zaman dah tu. Iya tuan-tuan. Orang yang berhutang sogan. Orang yang memberi hutang sogan dengan orang yang berhutang. Yang berhutang tu relax, tak ada siapa. Itu tanda-tanda banyak. Anak menjadi tuan kepada ibunya, banyak. Tanda-tanda nak kiamat dah banyak, tuan-tuan. Tu yang dulu zaman jahiliah dulu, bunuh anak perempuan. Sekarang bukan kira anak perempuan lagi, semua bunuh ai. Ya, kaum Nabi Lut dah terbalik dah tu. Hari ni menyuruh penan tu. Siap murtad ni. Tak, betul. Ada seorang tu pula siap tunjuk live operate nak besarkan ada. Live tuan-tuan. Seramai like tu. Nak banding dengan ceramah malam ni. Kan? Itulah dia tuan. Jadi apa pun, yang penting pengiktibaran ni kita berazam untuk ubah diri kita. Dalam keadaan lebih bersedia dalam menghadap Allah Ta'ala. Selagi mana bila dia sebut tu, kita ni selagi belum sampai kepada ghargharah. Ghargharah tu yang waktu ni nafas yang terakhir kita ni sebelum sampai kat sini masih sampai kita bertaubat lagi. Ya? Ingat Allah. Tu sebabnya kita nak Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Berkatilah aku dalam Rejab, berkatilah aku dalam Syakban, dan sampaikanlah aku kepada Ramadan. Ya, sebab kita nak mudah-mudahan sampailah kita pada Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan dapat kita tarawih ya. Ni nampak carum ada harapan tarawih. Ya. Siang tadi kes kita turun lagi, semalam 1,400, hari ni 1,300. Kan? Tu ada, alhamdulillah ya, turun 1,300. Kakak. Saya telefon orang Australia gitu, member ada seorang lah, ada Puan Lina tu. Kak, macam mana kak kes di Australia, di Melbourne? Hui, kami gempar gitu. Tiba-tiba ada 13 kes baru. Tiba-tiba ada 13 kes baru. Lockdown satu Australia. Sebab berbalik pada luar negara orang tu. Saya cakap kita orang 5-6 ribu relax je. Tak ada lockdown dah, PKP cakap. Kan dia lockdown tuan-tuan. Jadi lepas 13 tu dia lockdown. Alhamdulillah, dia kata masa tu lah last week dia kata 15 hari dah tak ada kes baru. Tu tuan-tuan beza. Jadi jangan selesa tuan-tuan. 1,000 lebih ni pun bahaya lagi ni. Ya, hati-hati, jaga penjarakan. Tadi dah semak dah tadi. Dah semak tadi dekat kawasan kita ni 1 kilometer ada 38 kes. Jadi jangan nak salam. Macam ni lah ya. Ini saya cakap ni. Kang, alah sambang ustaz. Tak ada dah. Kita jaga kita. Alah takut mana dengan COVID lah. Ilah seko tu. Payah betul. Kau tak kono kau cakap lah macam tu. Jaga tuan-tuan jadi itu saja tuan-tuan dan puan sekalian. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan tuan-tuan.